Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hari ini cikgu akan tunjukkan bagaimana kita ingin membina, okey, membina uh, satu borang ataupun form yang dikehendaki seperti yang ada dalam soalan untuk TP3, Standard Pelajaran 4.16 sini. Okey. Okey, di mana di sini kita ada ID murid, lebih kurang macam ni, nama murid, kelas, okey. Kelas, kemudian kita ada apa dia? Nombor kad penalan, jantina, okey dan sebagainya. Dan kemudian di sebelah kanan itu kita ada unit uniform, cadet bomber, nama guru penasihat, kelab persatuan, sukan permainan. Okey. So ini secara ringkas lah. Format ni anda boleh ubah-ubah lah. Cumanya data mungkin anda boleh jadikan satu borang di mana paparan borang itu ada semua butiran ini. Okey, kalau tak ada semua pun sekurang-kurangnya 90% ada. Contohnya ada nama murid, ada ID murid, mungkin alamat tak ada. Okey. So itu yang paling penting di sini. Okey. Jadi untuk menghasilkan borang ini, sebelum ini kita telah pun menghasilkan apa dia? Telah pun menghasilkan dua jenis tabel iaitu murid dan markah. Okey, murid dan markah. Okey. Kalau kita lihat di murid sini, lepas balik kita ada nama murid, jantina, kaum, nama kelas dan juga nama guru kelas. Itu yang kita telah buat sebelum ini. Begitu juga dengan markah. Okey, kita ada markah BMBI sejarah sehingga ASK. Ini untuk tugasan yang lepas lah. Tetapi jangan dipadamkan. Kita akan tambahkan tabel yang lain pula, iaitu untuk menghasilkan data borang seperti ini. Pertama sekali kita perlu ada kod dahulu. Okay, iaitu kod apa? Kita data-data peribadi murid kita dah ada dah. Jika anda nak tambah, anda boleh tambah alamat dan juga nombor kad penalan. Kat sini tak ada alamat dan tidak ada nombor kad penalan. Anda boleh tambah jika anda ingin tambah. Bagaimana ini tambah? Okey, so anda boleh pergi dekat edit. Okey, klik kanan. Di sini edit. Okey, dan di sini anda boleh tambah lagi satu, contohnya alamat. Okey, alamat. Dan kemudian sini anda mungkin boleh tambahkan nombor kad pengenalan contohnya. Okey, alamat. Nombor kad pengenalan. Okey, nombor kad pengenalan dia punya ni adalah number. Okey. Kan anda boleh tambah begitu. Okey. So, itu secara ringkas bagaimana untuk menambah kolom-kolom yang ada. Okay, bila anda klik semula, maka akan ada ruangan untuk alamat dan juga nombor kad pengenalan. Boleh pindahkan tak? Cikgu tak pasti boleh macam mana nak pindahkan dia ke sana selepas nama murid. Okey. Tapi tak apalah, yang penting kita dah ada kolom untuk alamat dan kolom untuk nombor kad pengenalan. Okey, itu secara ringkas bagaimana untuk menghasilkan, menambahkan kolom-kolom baru. Okey, seterusnya kepada data-data unit uniform, kelab persatuan, sukan permainan ini, anda perlu ada, sebelum ada ni kita kena ada kod. Okey, perlu ada satu entiti ataupun jadual yang memaparkan kod sukan permainan, kod kelab persatuan, kod unit uniform beserta dengan nama dia. Jadi, anda boleh create ataupun dekat table sini use wizard create table. Okey. Sorry. Bukan use wizard. Create table in design view. Okey, di sini anda boleh tambah. Okey, iaitu letakkan dia sebagai ID. ID underscore unit uniform. Unit ber underscore unit
beruniform. Kenapa perlu underscore? Cikgu pun tak pasti, tapi ada sebab kenapa kita perlu guna underscore tu. Unit beruniform, dia punya kod dia lah. Dan kemudian nama underscore unit underscore beruniform. Begitu. Okey. So yang tu je saja penting kita perlu ada. So anda boleh savekan dan berikan nama dia kepada kod unit beruniform. Okey. So klik OK dan maka akan terhasillah borang seperti ini. Okey, cikgu dah buat dah kod unit beruniform. Okay, nampak? Okey, di sini bila anda buka nanti, anda boleh tambah di sini. Contohnya, anda nak tambah lagi apa? Cikgu gunakan kod U sebab U untuk uniform. So, U 008. Contohnya ada tambahan lagi. Mungkin ada Pandu Puteri. Pandu Puteri. Okey, boleh tambah lagi di situ. Okey. So, ini yang cikgu telah buat ya. Iaitu kita ada Kadet Bomber, Kadet JPJ, Remaja Sekolah, Kadet Polis, Puteri Islam, Pengangkap, St. John Ambulance Malaysia. So, anda boleh tambah jika anda nak tambah. Okey. Kodnya menggunakan U 001, 002, 003. Kenapa 001? Satu, kerana kemungkinan dia akan ada sampai 100. Kita ambil maksimum lah. Angka 100. Okey. Jadi kita letakkan 3 digit dekat situ. 001. Okey, jangan lupa tekan butang save jika ada lagi menyala kat situ. Okey, kod unit beruniform. Okey, lakukan perkara yang sama untuk kod kelab persatuan. Okey, di mana cikgu letakkan kod kelab persatuan bermula dengan huruf K, K001 sehingga K013, iaitu kita ada Persatuan Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, Kelab Kerjaya, Nano Brigade, Kelab Pencegahan Jenayah, Kelab Pengguna Kembara Robotik, Rukun Negara, STEM, Sejarah, Seni Visual dan SPBT. Jika anda nak tambah, anda boleh tambah lagi. So, ini anda perlu buat sendiri, anda perlu type sendiri. Okey, cara ni seperti tadilah yang cikgu dah tunjukkan sebelum ini. Okey, dan juga anda akan membangunkan satu lagi entiti atau jadual, iaitu kod sukan permainan. Okey, dengan bermula dengan ID dia, ID sukan permainan iaitu S001 sehingga S008, iaitu badminton, bola baling, bola jaring, bola keranjang, sepak takraw, bola sepak, olahraga dan pingpong. So, anda boleh tambah sendiri jika anda inginkan. Okey, jelas ya? Kita ada kod kelab persatuan, kita ada kod sukan permainan dan ada kod unit beruniform. So, itu yang paling penting dahululah. Okey, barulah kemudian anda bangunkan satu lagi, ada dua lagi sebenarnya. Yang seterusnya ialah co-curriculum murid. Okey, co-curriculum murid. Caranya sama juga, anda create table in design view ni tadi. Okey, dan anda masukkan field name yang berkaitan. Apa field name dia? Cikgu dah buat dah di sini. Field name dia ialah ID murid. Okey, ID murid. Di mana cikgu ID murid tadi, cikgu guna semula nama murid yang telah ada. Okey, di mana tadi ya? Kalau kita lihat tadi, ID murid ni kena sama dengan ID murid yang ada pada tabel murid ni. Okey, sama ya. SM101, dekat sini SM101. Jadi cikgu berikan SM101 ni nak mudah je. ID unit beruniform, kita ada ID kelab persatuan, ID sukan permainan. Okey, cikgu berikan dia U001. Okey, letak saja. U01 apa dia tadi? U001 tak salah cikgu tadi ialah apa dia, dah lupa dah. Kod kelab persatuan. Kod uniform. Okey, kod unit uniform ni tadi. Okey, cadet 01 Kadet Bomber. Cikgu bagi saja susunan ni, susunan. U002 uniform Kadet Remaja Sekolah. Okey, dan seterusnya lah. Okey, nampak. Okay, kemudian SM103. Siapa SM103 ni? Danish. Okey, cikgu berikan dia U003 iaitu Kadet Remaja Sekolah dan seterusnya. So, anda isi sendiri. Anda nak ubah pun boleh, tak ada masalah. Okey, asalkan
semua murid ini ada ada apa? Ada unit uniform, ada kelab persatuan, ada sukan permainan. Okey. Rujuk semula kepada data-data tadi. Okey. So itu adalah berkaitan dengan ataupun jadual co-curriculum data apa? Jadual co-curriculum murid. Mesti ada ID murid, ID uniform, ID kelab persatuan, ID sukan permainan. Kita nak agih-agihkan supaya setiap murid ada uniform, ada kelab persatuan dan ada sukan permainan. Okey, dan yang terakhir, anda perlu ada data guru penasihat kerana di sini kalau lihat pada tugasan ini setiap itu ada guru penasihat dia. Awam bin Man, Saleha binti Ridwan, Wee Chi Hin. Okey, jadi kita kena ada data guru penasihat, bina data jadual tersebut dan letakkan medan-medan yang ada, atribut-atribut ada iaitu ID guru. Okey, ID guru saya letakkan G001 sehingga G014. Okey, dan kemudian nama guru. Okey, ini nama-nama guru. Jika anda tak tahu, anda tulis saja nama yang anda tahu, nama-nama cikgu yang anda tahu. Okey, kemudian agihkan. Setiap cikgu ini dia ada unit uniform yang dia perlu jaga. Okey, ada unit uniform yang dia bertindak sebagai guru penasihat. Contohnya, Puan Marina, dia adalah guru penasihat bagi U001. Dia juga adalah guru penasihat untuk kelab persatuan K013. Dan Puan Marina juga adalah guru penasihat untuk sukan permainan S004. Apa dia? S004 ni rujuk semula kepada kod sukan permainan. Apa dia kelab persatuan K013 rujuk semula kepada kod kelab persatuan dan seterusnya lah. So ini anda boleh ubah sendiri. Ikut seperti anda lah. So nama ni seeloknya nama-nama cikgu yang ada di SMK Batu 4 lah. Jika tidak ada anda boleh reka sendiri nama-nama ini. Okey. Jelas? Anda perlu bangunkan table guru penasihat. Jadi kita ada table guru penasihat, kita ada table kod kelab persatuan, table kod sukan permainan, kod unit uniform dan table co-curriculum murid. Ini markah murid ni ada yang sebelum ni kita dah bangunkan. Okey, murid dan markah murid. Okey. Selepas daripada itu, kita perlu bangunkan satu lagi table lain yang menggabungkan beberapa table ini di dalam satu table. Okey, supaya ada semua data-data yang ada ni. Sekarang data ni ada dalam table yang berbeza. Contohnya data murid dalam murid, data uniform dalam kod sukan beruniform dan juga ada dalam co-curriculum murid. Jadi kita nak gabungkan. Jadi anda kena create view. Okey, di sini ada butang create view di sini. Okey, paparannya berbeza sedikit. Akan keluar seperti ini. So anda pilih apakah yang anda perlukan. Contohnya data murid kita perlukan, add, double click pun boleh. Dia akan keluar kat situ. Okey, dia akan keluar di sini. Kemudian kita nak data co-curriculum murid. Double click dia akan keluar di sini. Okey, sorry. Sebelum itu, sebelum itu cancel dulu. Okey, sebelum itu anda dah buat table ini, anda perlu buat relationship dahulu. Okey, pergi tools, relationship. Okey, relationship. Okey, di mana relationship ini? Sebelum ini kita ada murid dan markah sahaja. Okey, jadi di sini anda boleh tambahkan, contohnya anda tambahkan insert, add tables. Okey, table mana yang anda nak masukkan? Contohnya co-curriculum murid. Okey, add. Okey, use. So bila anda tekan co-curriculum murid, maka table co-curriculum murid ni akan keluar di sini. Okey. Insert lagi, add tables. Okey, code unit uniform. Okey. Tekan add. Dia keluar kat situ. Cikgu dah masukkan sebenarnya. Kamu belum masukkan, kamu kena masukkan. Kod kelab persatuan, add. Kod sukan permainan, add. Dan kod guru penasihat, add. Okey, markah tak payah. Markah tak terlibat dalam data co-curriculum. Close. Okey, kemudian anda kena buat hubungan dia, kekardinalan dia. Okey, contohnya untuk ID murid ini dalam table murid anda kena drag dia pergi ke co-curriculum murid yang ada perkataan ID murid juga. Okey. Dalam kes ini this relation already exists sebab cikgu dah buat dah. Okey. So, cancel. Kalau anda belum, anda sila buatkan dahulu. Okey. Okey, kemudian seterusnya sebelum cikgu terlupa. Sebelum cikgu terlupa, kalau kita lihat sini, semua ni ada kekunci primer. Okey. Co-curriculum murid ada ID murid sebagai kunci primer, kod uniform, ID unit uniform kekunci primer dia, ID kelab persatuan kunci primer dia, ID sukan mainan kekunci primer dia dan guru persatuan ID guru kunci primer dia. Okey. Sebelum cikgu terlupa ya. Jadi caranya ialah tadi kita kembali semula kepada table.
Okey. Pergi kepada setiap table yang kita baru buat tadi, contohnya guru penasihat. Okey, klik di situ dan kemudian bukan di sini, sorry. Anda klik kanan, edit. Okey, di sini Anda klik pada ID guru tu, klik kanan dan tikkan primary key. Kita akan jadikan dia sebagai kekunci primer. Okey. Begitu juga dengan kod kelab persatuan, klik kanan, edit. Okey. Okey, klik pada ID kelab persatuan dan pastikan anda tik pada primary key sebagai kunci primer. Dan lakukan perkara yang sama untuk sukan permainan, unit uniform dan juga co-curriculum murid. Okey. Co-curriculum murid ni kalau kita lihat, edit. Okey, ID murid tu kita lantik sebagai, jadikan dia sebagai kekunci primer. Okey. Okey, jelas itu dah siap dah. Okey, patah balik semula kepada ni relationship ni. Okey, jadi maksud tadi kita tarikkan semula ID murid ni, kita tarikkan dia pergi ke ID murid dalam co-curriculum murid. Okey. Kemudian dari segi co-curriculum murid pula, okey, ada ID unit uniform ni. Okey, kita tarikkan dia kepada ID unit uniform dalam kod unit uniform. Okey, dalam jadual entity code uniform. Cikgu dah buat dah. Anda belum buat lagi. Itu juga ID kelab persatuan, anda dragkan dia pergi ke ID kelab persatuan. Dan seterusnya ID sukan permainan, anda dragkan dia ID sukan permainan. Okey. Okey, seterusnya kita nak kaitkan pula table guru penasihat dengan unit uniform. Jadi kita createkan hubungan, typekan ID unit uniform, kita dragkan dia pergi ke ID unit uniform dalam table guru penasihat. ID kelab persatuan dalam entity kelab persatuan, kita tarikkan dia ke table ID kelab persatuan dalam table guru penasihat dan seterusnya sukan permainan, lakukan perkara yang sama. So, sepatutnya anda boleh susun table ini dalam keadaan yang kita nampak hubungan dia dengan jelas ni. Jangan berkecamuk. Ni cikgu dah susun dah. Murid kat sini, markah kurikulum baris kedua, lajur kedua, kod uniform, kod kelab persatuan, kod sukan permainan lajur ketiga dan guru penasihat lajur keempat supaya dia nampak lebih kemas tersusun begini. Okey, kemudian jangan lupa tekan butang save. Okey, seterusnya setelah ditutup yang tu, kita boleh tutup. Barulah kita boleh bina data Coco tadi. Okey, di mana kita akan create view. Okey, pastikan anda pilih dulu, pilih dulu tables, create view. Okey, di sini anda masukkan, iaitu data yang perlu ada ialah data murid wajib ada. Double klik kat situ, dia akan keluar kat sini. Data co-curriculum murid. Okey, nampak bila kita masukkan, bila kita dah buat relationship dia dah keluar macam ada garisan relationship kat situ, tak perlu buat lagi dah. Kod unit uniform kita masukkan. Okey, nampak dah ada hubungan dah. Kod sukan permainan, kod kelab persatuan. Okey, kod kelab persatuan. Okey, itu dahulu yang anda masukkan dan kemudian tekan bila dah masuk semua, tekan close. Okey. Okey, bila dah tekan close, okey, di sini pada ruangan fill ini anda boleh pilih mula-mula sekali apa yang lajur pertama yang anda nakkan. Anda nakkan ID murid. Okey, murid bukan murid murid.id murid. Maksudnya table murid attribute-nya lah ID murid. Okey, masukkan dekat situ. Okey, kemudian jangan lupa klik dekat sini table mana dia akan automatik anda klik situ dia keluar murid. Dan pastikan ini telah pun ditik. Okey, kemudian seterusnya kita nak apa tadi? Kita akan nakkan nama murid. Okey, nama murid. Jadi kita pilih nama murid, nama murid. Okey. Dan klik situ akan keluar table murid. Kemudian kita nakkan kelas. Okey. Kelas murid. Nama kelasnya, nama kelas dan table murid. Kemudian kita nakkan jantina. Jantina. Okey, klik situ dia akan keluar table murid secara automatik. Kemudian kita nakkan bangsa ataupun kaum. Okey, klik kat situ. Okey, kemudian kita nakkan alamat. Ada alamat tak? Ada alamat. Murid.alamat. Okey, klikkan. Okey, itu dah cukup dah untuk melengkapkan yang data ini. Okey, data seterusnya yang kita perlukan ialah unit uniform dan nama guru penasihat. Okey,
Guru penasihat nanti kita akan buat kemudian. Kita masukkan dulu unit uniform. Jadi kita akan masukkan mana unit uniform kat sini. Okey, kita nakkan nama unit beruniform. Ni, kod unit uniform, nama unit uniform. Okey, klik situ. Kemudian kita nakkan nama kelab persatuan. Okey, kod kelab, nama kelab persatuan. Pastikan tulis nama uniform, nama kelab persatuan, dan yang terakhir sekali kita nakkan nama sukan permainan. Okey, kod sukan permainan, nama sukan permainan. Okey. Okey, ini secara ringkaslah kita dah buat semua ni. Cuba lihat. Okey. Dan kemudian untuk lihat preview dia, jadi ke tak jadi, kita pergi pada view, klik pada preview. Okey, nampak dia jadi tak? Okey, jadilah. Maksudnya ada nama murid, nama kelas, jantina, kaum, alamat kosong lagi tak tahu sebab kita tak isi lagi. Nama uniform dah ada, nama kelab persatuan ada, nama sukan permainan pun ada. Maka dah terbentuklah table sebenarnya untuk data-data yang kita perlukan untuk jawab soalan tadi. Okey. Kemudian apa yang kita perlu buat ialah kita tekan butang save dekat sini. Okey. So bila anda tekan butang save dekat situ, okey, maka anda berikan nama dia kepada data Coco. Macam yang cikgu buat ni. Okey. Dan kemudian bila anda buka semula data Coco ini, maka dia akan terhasil table seperti ini. Okey, nama murid, jantina, kaum, nama kelas dan sebagainya. Nama kelas ada pula kat sini kan. Ini terpulanglah. Ini yang cikgu buat mula-mula awal. Anda boleh ubah sesuaikan mengikut kehendak soalan. Okey. Kemudian kita dah ada table data Coco ini. Daripada sini kita akan buat form. Okey, so klik pada form dekat sini, form. Okey, daripada form ini anda create use wizard to create form. Okey, di sini anda pilih dahulu table data Coco. Okey, data Coco yang kita dah buat tadi. Kerana dah dimasukkan semua, kita masukkan semua sekali. Klik ini, dia akan masuk semua sekali dalam tu. Nama-nama murid. Okey. Kemudian tekan next. Okey. Tak perlu add subform lagi. Next. Dan kita pilih kolumna. Bentuk kolumna. Bentuk lain anda nak buat pun boleh juga. Tekan next. Okey. Tekan next. Anda nak pilih warna apa? Dark. Okey. Warna hitam ataupun cikgu nak ice blue. Okey. Tekan next. Dan apakah nama untuk borang ni, kita tulis data Coco dan tekan finish. So tekan finish. So bila tekan finish dia akan keluar macam ni lah. Okey. Nampak? So bila anda bermain dengan anak panah di bawah ini, ni bila klik nampak dia berubah. Nama guru kelas berubah, nama uniform pun berubah, dan sebagainya. Okey. Jadi untuk kita bagi dia lebih cantik lagi, jadi anda boleh ubah dia. Okey, tutup. Anda boleh ubah dia. Anda klik sini. Okey, edit. Okey, bila edit anda boleh ubah dia. Klik kat sini. Okey, tekan shift pada keyboard. Okey, dan anda boleh ubah dia ke mana-mana yang anda nak. Sini contohnya. Okey, nama kelas. Okey, nama kelas, nama guru kelas anda boleh pindah ke sini contohnya. Okey. Tekan shift jangan lepas untuk pilih semua ni. Okey, anda gerakkan ke bawah sikit contoh. Tertinggal satu. Okey. Jadi ini terpulang kepada kreativiti anda. Anda nak buat macam mana? Yang penting data semuanya ada. Okey. Begitu. So anda boleh save kan. Tekan butang save dan tutup balik semula. Dan bila anda buka, maka anda akan dapat seperti inilah. Lebih kurang. Okey. So lebih cantik lagi. So ini adalah tugasan anda.
Okey, apa yang kurang dekat sini ialah tidak ada nama cikgu, guru penasihat dekat sini. Sepatutnya nama uniform cadet bomber. Siapa guru penasihatnya perlu ada di tepi ni. Okey, yang itu cikgu tinggalkan untuk anda untuk buat sendiri. Sebab cikgu sendiri pun tak jumpa lagi bagaimana cara nak buatnya. So, anda gunakan kreativiti anda untuk keluarkan paparan nama guru penasihat di sebelah kanan ni. Jika anda reti lah. Okey, itu sahaja daripada cikgu.